Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kemarin kita dikejutkan dengan pengunduran atau peletakan jawatan oleh Tengku Zafrul sebagai Bendahari UMNO Selangor. Hari ini mula tular di media sosial, mula tular dalam mana-mana perbincangan berkaitan politik. Mereka mula bertanya-tanya, adakah Tengku Zafrul akan mencari perahu baru, rumah baru atau parti politik baru. Ini kerana dalam pendedahan Tengku Zafrul tentang punca dan sebab beliau meletakkan jawatan sebagai Bendahari UMNO Selangor, antaranya beliau mengatakan bahawa beliau tidak sehaluan atau tidak sehaluan dengan UMNO di Selangor. Makna kata, adakah harapan Tengku Zafrul akan mencari rumah baru? UMNO Selangor akan terus hanyut. Tengku Zafrul patut mula berfikir cari kapal lain, kata Sabudin.com. Tanpa angin, tanpa ribut, Tengku Zafrul, Tengku Abdul Aziz dengan tak semena-mena mengumumkan peletakan jawatannya sebagai Bendahari UMNO Selangor. Dalam satu hantaran di Facebook, Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri itu berkata, beliau memilih untuk berundur kerana melihat perancangan kebangkitan parti itu di Selangor sebagai hambar dan tidak sehaluan dengan tema UMNO di peringkat pusat. Beliau berkata, Selangor adalah negeri yang amat penting untuk mana-mana parti politik bertapak dan strategi ampuh sepatutnya dirangka lebih-lebih lagi selepas keputusan pilihan raya negeri tahun lalu. Ia sewajarnya menjadi tanda jelas bahawa sesuatu perubahan perlu dilaksanakan dengan segera. Saya melihat sendiri bagaimana Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dan kepimpinan nasional tidak henti-henti merangka jalan kebangkitan parti. Namun sejauh mana hebat perencanaan pusat yang melaksana kata Tengku Zafrul ialah di negeri dan ke bawah. Saya tak mampu mengulas buat negeri lain, tetapi untuk negeri Selangor, saya rasa, kata beliau, pelaksanaan itu hambar, malah ada ketika tidak sehaluan dengan tema di pusat. Katanya lagi, apa sebenarnya sudah jadi? Apa sudah jadi ni? Bagaimana UMNO Selangor boleh tidak sehaluan dengan UMNO pusat dalam gerak kerjanya, sedangkan UMNO negeri itu diterajui oleh Megat Zulkarnain Omar Din yang merupakan setiausaha politik kepada Zahid Hamidi sendiri. Oleh kerana yang membuat dakwaan itu adalah Bendahari UMNO Selangor sendiri, maka sukar untuk sesiapa pun menolaknya. Apa yang nyata selepas menerima keputusan buruk pada PRN lalu di mana UMNO Selangor hanya menang 2 daripada 12 kerusi Dewan Undangan Negeri yang ditandinginya, peletakan jawatan Tengku Zafrul ini tentunya merupakan satu lagi tamparan buat parti itu. Maknanya, harapan UMNO untuk bangkit semula di Selangor sejak hilang kuasa pada 2008 lalu semakin jauh daripada gapaian. Tak secara langsung, kelemahan dan kehambaran UMNO Selangor yang didedahkan oleh Tengku Zafrul ini sehingga beliau sendiri tidak sanggup lagi memegang jawatan utama di peringkat negeri, kelebihan kini mula terbentang buat Perikatan Nasional PN. Keputusan yang diambil oleh Tengku Zafrul bersama dakwaannya itu tentunya akan membuatkan rakyat atau pengundi Selangor semakin tidak yakin kepada UMNO. Dengan Perikatan Nasional berjaya memenangi 22 daripada 56 kerusi di Dewan Undangan Negeri Selangor, jauh meninggalkan UMNO yang hanya mampu menang 2 kerusi saja. Harapan mahu melihat UMNO kembali gah di negeri itu barangkali tinggal impian saja.
UMNO Selangor akan terus dihanyutkan oleh Perikatan Nasional untuk beberapa PRU atau PRN akan datang. Dan kepada Tengku Zafrul, selepas tamat tempoh senator nanti, eloklah cari kapal lain jika ingin terus berlayar dalam perjuangan politik di negeri itu. Ditulis oleh Sabudin Hussein. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan berita yang paling menggemparkan. Bekas Perdana Menteri. Ingat ya, siapa bekas Perdana Menteri yang kita ada di Malaysia. Anda pasti tahu siapa orang-orangnya. Bekas Perdana Menteri boleh ditangkap jika enggan hadir RCI Batu Putih. Ini dinyatakan sendiri oleh Menteri Undang-Undang Malaysia, iaitu Azalina Othman Said. Wow, ini memang luar biasa. Pada pikiran anda, siapakah bekas Perdana Menteri yang mungkin dirujuk oleh Azalina Othman Said ini? Wah, ini memang panas. Perdana Menteri yang membuat keputusan secara sembunyi adalah individu yang bertanggung jawab, menyebabkan Malaysia kehilangan batu putih dalam proses rayuan di Mahkamah Antarabangsa. Dedah Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said di Dewan Negara hari ini. Beliau mendedahkan Perdana Menteri ketika itu membuat keputusan secara bersendirian tanpa sesiapa mengetahuinya, termasuk Peguam Negara yang bercuti ketika itu. Peguam Negara cuti 4 hari, garden leave, dipaksa cuti. Tiada ada siapa yang tahu kenapa keputusan dibuat sembunyi. Dibuat sembunyi-sembunyi menyebabkan kita hilang batu putih dalam proses rayuan antarabangsa, dan tidak seorang pun menggembar-gemburkan isu ini dan mengaitkan dengan soal kehilangan kedaulatan. Perkara ini sudah disiasat pasukan petugas khas. Dia dipanggil tetapi dia tak datang, dan kini sudah ada Suruhanjaya Diraja RCI. Beliau boleh dipanggil, jika tidak hadir boleh ditangkap, katanya ketika menggulung perbahasan rang undang-undang RUU Kekebalan Bidang Kuasa Negara Asing 2023 di Dewan Negara hari ini. Tanpa menamakan Perdana Menteri berkenan, Azalina menjelaskan, perkara itu berlaku bukan ketika beliau menjawat jawatan menteri. Beliau menjelaskan Malaysia tidak akan kehilangan batu putih itu jika peristiwa itu berlaku ketika beliau menjadi menteri. Katanya semua pihak perlu memberikan kepercayaan kepada RCI untuk mengkaji pengendalian perkara berkaitan kes kedaulatan Batu Putih, Batu Tengah dan Tubir Selatan yang ditubuhkan untuk mencari kaedah penyelesaian serta penambahbaikan mengenai sebarang isu membabitkan kedaulatan negara. Terdahulu ketika perbahasan beberapa senator membangkitkan kebimbangan mereka berhubung kuasa Perdana Menteri dalam pasal 30, 31, 32 dan 33 dalam perbahasan RUU Kekebalan Bidang Kuasa Negara Asing 2023. Mereka bimbang kuasa Perdana Menteri itu menyebabkan penyalahgunaan kuasa yang tidak sehat pada pentadbiran negara. Menjelaskan perkara itu, Azalina berkata, tidak sepatutnya wujud kekhawatiran itu kerana keputusan Perdana Menteri perlu diwartakan dan dibentangkan kepada umum. Pada 23 Mei 2008, Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ memutuskan Singapura mempunyai hak terhadap Batu Putih, manakala Batuan Tengah yang terletak kurang 1 kilometer dari pulau itu milik Malaysia. ICJ juga memutuskan hak milik Tubir Selatan kira-kira 4 km dari Batu Putih akan ditentukan mengikut persempadanan perairan negara yang menguasainya. Namun, Kerajaan Pakatan Harapan PH yang diterajui Tun Dr. Mahathir Mohamad menarik balik permohonan membatalkan keputusan ICJ yang menganugerahkan bidang kuasa undang-undang Batu Putih kepada Singapura pada 28 Mei 2018. Berita Harian.
Bekas Perdana Menteri boleh ditangkap jika enggan hadir RCI Batu Putih, kata Azalina Othman Said. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.